Okey, Mak Cik. Tanya, Mak Cik telah satu rakaat selama 25, hampir 25 tahun sama saya. Hampir 24 tahun, 22. Okey, lama lah, orang pada lama. InsyaAllah. Sejujurnya, nasihat secara pribadi Mak Cik daripada hati yang dalam Mak Cik pada orang muda khususnya dan kepada kawan-kawan setelah masuk Mak Cik melalui perjalanan yang panjang dalam belajar Al-Quran sehingga selesai tujuan ini. Nasihat Mak Cik kepada semua. Saya banyak mungkin ada ni cerita ni Yes. Macam seronok sangat jumpa Ustaz lagi. Dulu macam memang tak suka mengaji, tak berapa suka. Tapi baca Quran pun macam tak berapa suka. Belajarlah. Tapi tak dapat dia macam parent. Tapi hari ni macam kata macam suka Quran. Tapi kita masa dengan Quran tak nak bosan juga macam ni. Ada geng. Ada lagu tapi tak ada baca. Jika Mama nasihatkan semua baiklah belajar harfiah ni. Sikit-sikit macam maksud satu hari. Mula-mula tu satu ayat ni daripada pagi ke petang tak hafal pun lagi, tak habis pun lagi. Satu ayat ni. Saya Alhamdulillah. Betul. Betul lah. Macam sangat suka je lah. Buat tiap-tiap hari. Bukan baca tak ada. Memang satu-satu perkataan. Alhamdulillah. Memang seronok sangat Ustaz. Siapa yang tak belajar lagi tu, baiklah belajar. Siapa yang tak mula tu, mulalah sekarang. Bila dah mula, tak nak mula. Nak mula je susah memang. Nak mula memang susah. Dah mula tak nak. Lagi satu hafazan. Kalau belum ni nak hafal satu ayat pun boleh. Alhamdulillah. Mak Cik antara orang yang membakar semangat saya. Terus boleh suka seronok belajar. Memang belajar seronok sangat. Semoga Allah berikan keberkatan dalam hidup Mak Cik. Amin, amin. Bismillah. Okey, kita mula. Jam sudah menunjukkan 7:30. Okey, kita mula. Sedia? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melapangkan kita, memudahkan urusan kita untuk memulakan hidup hari ini dengan membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya. Alhamdulillah, 11 hari 10 hari telah berlalu dan hari yang ke-11 hari ini kita mula masuk ke ayat yang ke-20. Ayat 20 biasanya adalah garis pemisah yang rata-rata peserta yang telah melalui ayat 1 hingga ayat 20 biasanya dia akan benar-benar dah boleh membezakan yang mana isim, fi'il dan huruf. Dan kalau perkara yang sulit saja mungkin ada dia. Mungkin sukar untuk nak mengesan isim atau fi'il. Huruf tak terlalu sulit sangat untuk membezakan. Biasanya pelajar akan terkeliru untuk membezakan isim dengan fi'il. Ini dua kalimah yang selalu pelajar keliru. Untuk jalan mudah bagi peringkat awal, erti yang kita berikan itu membantu pelajar. Erti yang kita berikan itu jelas membezakan antara isim dengan fi'il. Bagi fi'il, bagi kata kerja, fi'il kata kerja dalam bahasa Arab tidak akan sempurna sesuatu fi'il tanpa disertakan pertama ganti nama yang ada di dalam fi'il ataupun pelakunya ataupun fa'ilnya mesti ada. Itu kalau fi'il maklum. Yang fi'il bentuk ada satu bentuk fi'il ni fi'il majhul yang pelakunya tak diberitahu tapi yang mangsanya diberitahu atau punya objek dia diberitahu. Yang kita namakan dalam bahasa Arab dalam istilah nahwu naibul fa'il. Naib fa'il. Itu insya-Allah kita akan pelajari nanti. Dan perkara kedua yang mesti ada dalam satu kata kerja dalam fi'il masa berlaku. Bagi perbuatan yang sudah berlaku kita namakan fi'il madhi, sedang dan akan berlaku namanya fi'il mudhari'. Itu fi'il. Erti yang kita berikan cukup untuk membezakan antara isim dengan fi'il. Setelah 10 hari berlalu, kita kenal lagi isim. Saya lebih fokus pada isim. Fi'il saya lebih pada laras bahasa. Saya lazimi anda mengenal fi'il melalui laras bahasa. Belum detail lagi. Sabar dulu. Hari ini adalah langkah pertama untuk masuk kepada fi'il. Tapi kita selesai isim. Isim yang bakal kita belajar hari ini, yang kita panggil isim dhamir. Dia adalah langkah pertama untuk masuk ke perbincangan fi'il. Jadi sebelum saya lanjut perbincangan lebih jauh lagi, saya dapati sekarang view dah masuk ke 35. Saya kira cukup. Ini bagi yang peserta yang istiqamah, saya kira peserta yang sangat bersedia. Berarti 7.30 masing-masing sudah berada di depan handphone masing-masing. Dan biasa 2 atau 3 minit lebih awal saya akan kongsikan dengan nasihat-nasihat atau testimoni yang saya rakam, yang saya sempat rakam daripada program-program yang lepas ataupun daripada kelas-kelas saya di Kuantan sebagai kenangan saya, mulanya pun sebagai kenangan saya, tapi oleh kerana adanya program kita Ramadan ini, harfiah Ramadan ni, saya kira wajar saya kongsikan kepada anda semua. Dan perkongsian ini mungkin dia membawa motivasi di kalangan kita. Mungkin dia boleh mencetuskan rasa keinginan yang memuncak untuk bahawa semua orang layak untuk menguasai dan semua orang mampu untuk merasai sebagaimana mereka yang telah ada pengalaman menempuhnya. Dan nasihat-nasihat yang mereka berikan tu bukan nasihat daripada saya, tapi nasihat daripada pelajar itu sendiri. Sebentar tadi adalah Bunda Ibu Hajah Maimun. Beliau merupakan pelajar senior saya, pelajar senior di Kuantan. Umur beliau sudah masuk 77 tahun, kalau tak silap saya. Masa rakaman tu 70
1 tahun. Tapi dah lama dah. Tahun lepas berarti dah 77 tahun. 22 tahun beliau bersama saya belajar. Daripada kenal huruf, beliau adalah seorang bekas guru bahasa Inggeris. Tak pernah belajar bahasa Arab. Tapi itulah yang beliau rasakan, beliau kongsikan. InsyaAllah esok saya akan sertakan testimoni atau nasihat-nasihat daripada rakan-rakan pelajar yang lain. Supaya kita semua yang ikuti program ini dapat rasakan bahawa anda tak keseorangan. Kalau anda rasa anda lemah, ada jauh lebih lemah daripada anda. Kalau anda rasa anda dah berkarat, ada jauh lebih karat daripada anda. Jadi itu semua kadang-kadang was-was syaitan. Bisikan-bisikan syaitan untuk melemahkan motivasi diri kita, untuk memundurkan kita, untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran adalah milik kita. Al-Quran Allah berikan kepada kita. Al-Quran hak kita. Kita punya hak terhadap Quran. Dan Allah berikan kemampuan pada kita. Makhluk yang bernama manusia, memang semua orang mampu untuk menguasainya. Cuma perlukan masa, perlukan kesabaran. Perlukan masa dan perlukan kesabaran untuk kita langkah demi langkah sehinggalah kita daripada meniarap kepada duduk, berdiri dan boleh berjalan selangkah demi selangkah dan seterusnya boleh berlari. InsyaAllah. Tapi inilah permulaan anda. Dan saya kira sepanjang Ramadan ini nampak ada video pertama, video kedua lebih tersusun lagi. InsyaAllah mungkin saya akan upload ke YouTube. InsyaAllah. Supaya ramai lagi yang boleh ikuti program, dapat belajar. Tak banyak sedikit insyaAllah. Jadi hadirin sidang pelajar, tamu penonton-penonton yang saya hormati sekalian, hari ini saya akan masuk pada pelajaran baru tentang dhamir. Masih lagi cerita tentang isim, tapi saya nak cerita tentang dhamir. Boleh? Boleh saya cerita dhamir dulu, baru kita bincang tentang terjemahan. Hari ini ayat 20, satu ayat saja. Walaupun satu ayat tersebut panjang dan ada banyak kata-kata ataupun kalimah-kalimah yang sulit untuk dihafal. Banyak juga yang berulang, tapi ada juga yang sulit untuk dihafal, terutamanya kalimah-kalimah yang ada huruf illah. Okey. Baik. Ramai yang beri salam kepada saya. Saya jawab dulu salam anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua Allah berikan kesihatan, kebahagiaan dan keseronokan belajar ilmu yang kita hadapi ini. Ilmu menterjemah Al-Quran, ilmu bahasa Al-Quran, ilmu bahasa Arab dengan kaedah, dengan metodologi, dengan metod harfiah. Dengan kaedah harfiah. Okey. Bersedia? Kita masuk pelajaran tentang dhamir. Apakah itu dhamir? Bismillah. Okay. Anda tahu apa itu dhamir? Dhamir adalah sebahagian daripada nama-nama isim yang ada dalam bahasa Arab. Dhamir adalah sebahagian daripada nama-nama isim yang ada dalam bahasa Arab yang sangat penting. Dhamir adalah topik-topik penting yang perlu kita kuasai. Topik-topik yang utama. Selepas kita mengenal kerenah isim, ada bilangan, ada jenis, bilangan mufrad, ada jenis muzakkar, muannas. Saya dah terloncat tentang makrifah sikit. Makrifah nakirah, tak apa. Tak membebankan. Dan kita akan bincang lagi seterusnya nanti. Itu kerenah-kerenah isim yang secara umum. Dan kita dah mula kenal isim jamak muzakkar salim. Bagaimana laras bahasa pada terjemahan jamak muzakkar salim, kita sebut orang-orang yang pada terjemahan kita. Kemudian
Kita dah mula kenal jamak muannas salim, dan kita bezakan cara mengertikan jamak muannas salim. Bukan orang-orang perempuan yang, tak mau. Kita nak sebut beberapa. Standard. Jangan ubah, jangan pindah. Tegas. Beberapa yang. Beberapa. Kecuali macam zulumat dengan beberapa yang gelap, tak? Beberapa kegelapan. Tambahan yang ni pun penting. Bukan semua tempat, bukan semua kalimah boleh tambah yang. Dia lebih fokus kepada isim mushtaq. Berbeza dengan isim jamid. Isim jamid boleh ada beberapa tapi tak ada tambahan yang. Tak banyak tambah yang. Kalau ada pun mungkin 1-2. Kena nak sesuaikan dengan bahasa kita. Tapi kebanyakan isim mushtaq. Apa tu mushtaq tak? Nanti insyaAllah kita akan belajar. Saja saya beritahu ni. Sebab itu kita tambah yang tu bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Ada pentingnya. Sangat berhubung rapat dengan pembahasan yang akan datang. Sebab itu awal-awal saya tegaskan, jangan pandang lekeh, jangan pandang sepele apa-apa yang kita letakkan erti tambahan di awal lafaz. Semuanya ada nilai tambah. Sebab ini yang saya rasai. Saya tak mahu anda menerima nasib sebagaimana yang saya rasakan. Dulu saya sebah biasalah, guna bahasa bebas sudahlah. Saya abaikan. Tapi bila sampai masa untuk memahami pembahasan lebih lanjut lagi, saya kesian pada pelajar-pelajar saya. Mereka terkapai-kapai untuk memahaminya. Dan saya terpaksa gunakan plan A. Tak boleh plan A, saya guna plan B. Tak boleh plan B, saya gunakan plan C. Rupanya saya dapat kaitkan. Patutlah Ustaz Hashim rahimahullah pakai kata-kata dan benda ni. Walaupun dia tak nampak ketegasan, tapi bukan letak hanya sekadar nak menunjukkan bahasa-bahasa, menunjukkan bahasa klasik lah, bahasa buku, bahasa kitab kuning. Tak. Dia ada pengaruh yang besar. Itu anda kena disiplinkan diri. Itulah isim yang peringkat awal kita kenal. Daripada mengenal laras bahasa, membezakan tanda-tanda, dan mula mendalami tentang jenis-jenis dan bilangannya. Hari ini kita akan masuk kepada dhamir. Dan kata jamak bagi dhamir adalah dhamairu. Dhamair kata jamak. Jamak apa tu? Dhamirun isim mufrad. Isim musanna dia dhamirani atau dhamiraini. Dan kata jamak dia dhamair. Siapa boleh tolong respon? Jamak apa tu dhamair? Tolong respon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasa 10 ataupun sehingga 15 dah ada nampak. Sebab kita memang gelombang lambat sampai. Okey. Dhamair jamak apa? Ya, jamak taksir. Encik Ibrahim Muhammad, tahniah, jamak taksir. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkati anda dan anda terus istiqamah untuk pelajari. Ya, jamak taksir. Puan Hafizah Yahya, Mama Asrul, ya Azrul, ya insyaAllah. Ya Hazrin, jamak taksir. Barakallahu fiik. Barakallah. Sana jamak taksir, masya-Allah. Zasmani betul, masya-Allah. Tahniah. Ya, Nuris, bagus. Tahniah Nuris, bagus. Alhamdulillah. Ini jamak taksir. Dan cara menterjemah jamak taksir, jangan lupa gunakan terjemahan dalam bentuk kata berganda. InsyaAllah. Semua bagi respon bagus. Dhamair, jamak dia. Dan jangan ditanwinkan. Dhamairu. Dia ada satu jenis isim. Bukan semua isim boleh ditanwinkan. Dhamairu. Jangan dhamairun. Salah. Bukan semua isim boleh ditanwinkan. Ada setengah-setengah isim tak boleh ditanwinkan. Itu juga kita akan belajar. Ini juga antara angle-angle. Macam soalan daripada Puan Hazrin. Adakah jamak isim makrifah dengan isim nakirah itu berbeza isim macam mana tu? Tak. Isim kalimah yang sama tapi angle yang berbeza-beza. Kita nak bincang dari sudut muzakkar muannas dia ke? Atau kita nak bincang dari sudut makrifah atau nakirahnya saja? Atau kita bincang dari sudut munsharif atau ghairu munsharif? Atau kita bincang daripada sudut mabni atau mu'rab? Nak bincang dari sudut sahih akhir atau mu'tal akhir?
Kalimah yang sama tapi pembahasan daripada sisi-sisi yang berbeza. Kan? Inilah topik-topik yang bakal kita lalui. Kadang-kadang itu je, contohnya Alkitab ke Kitabun. Dhamir pun termasuk juga ada pembahasan dia. Ada makrifah atau nakirah. Kita cerita, adakah muzakkar atau muannas? Ada dia mabni atau mu'rab? InsyaAllah kita akan teruskan. Baik, itulah dhamir. Kata jamak dia dhamair. Dhamir adalah kata nama ganti bagi semua jenis isim. Semua isim yang kita pelajari, nama tempat, nama orang, nama benda, nama sifat, nama tumbuh-tumbuhan, nama sayur-sayuran, asalkan nama saja, itu kita panggil isim. Dan semua isim ini perlukan ganti nama. Dia perlukan dhamir. Dalam bahasa Inggeris kita panggil pronouns. Pronouns, ganti nama. Kata nama ganti. Nama pun ganti. Ganti tukar. Tukar kepada nama. Ganti kepada nama. Tujuan untuk apa? Tujuan agar nama tadi, isim yang kita perkenalkan tadi, isim yang kita sebut tadi, tak perlu diulang berkali-kali. Tak perlu diulang-ulang lagi. Sebagai contoh, nama saya Muzakir. Muzakir nama saya. Muzakir sedang mengajar Al-Quran. Muzakir mengajar Al-Quran secara live melalui alam maya, melalui media sosial. Muzakir setiap hari jam 7.30 akan berada di depan kamera untuk berkongsikan pengalaman kepada semua kaum muslimin, khususnya berada di Malaysia, malah berada di luar negara juga. Muzakir, berapa kali Muzakir? Cuba tukar kepada dia. Dia tu lagi panggil dhamir. Dia tu adalah ganti nama. Itu kalau nama orang. Kalau nama benda, contoh handphone ataupun telefon bimbit. Handphone lah bahasa mudah. Handphone adalah alat komunikasi yang sangat penting di masa sekarang. Handphone ada berbagai-bagai jenama, dan jenama yang paling popular yang menjadi tumpuan, menjadi minat daripada penggemarnya adalah jenama sekian. Handphone, ulang handphone, ini kan dia, itu kalau ganti nama ketiga. Kalau ganti nama kedua, contohnya kita jumpa dengan, kita bersembang dengan ibu kita ataupun ayah kita. Ayah, hari ini saya hendak ke Tuan Muzakir nak pergi ke sekolah. Tak boleh. Cancel. Yang mudah lagi. Contoh. Ahmad dengan Ali sedang bersembang-sembang. Ahmad bertanya Ali, Assalamualaikum Ahmad, apa kabar awak? Apa kabarkah awak? Awak itu adalah ganti nama kepada Ali bila Ahmad bertanya. Lepas tu bila Ahmad bertanya, okey, Ali menjawab, Alhamdulillah saya sihat. Bukan sebut Ali, kepada saya. Saya adalah ganti nama kepada Ali. Jadi semua ganti nama ni perlu supaya perbincangan kita sebagai ayat yang kita gunakan indah dan seronok mendengarnya. Nyaman rasa bagi pendengar yang bercakap ataupun yang sedang menulis. Itulah antara tujuan yang saya dapat kongsikan, bahawa pentingnya dhamir agar semua kalimah isim tak perlu diulang berkali-kali. Sebagaimana isim yang lain, bagaimana isim yang kita pernah belajar sebelum ni, nama orang, nama benda atau nama sifat, dhamir pun juga ada dia punya kerenah yang tersendiri. Dia ada punya ragam dia juga. Sebagaimana isim lain ada bilangan, dhamir pun ada bilangan mufrad, ada bilangan musanna, ada bilangan jamak. Ya, contohnya ana, seorang. Kalau berdua, nahnu, kami. Kalau bertiga pun nahnu juga. Jamak. Kalau anta, seorang. Kalau dua, antuma. Kalau ramai, antum.
Bilangan ni mufrad, ada musanna jamak. Kalau dia seorang, huwa. Kalau dia berdua, huma. Kalau ramai, hum. Dia ada bilangan. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Dan juga ada jenis. Ada jenis muzakkar, ada jenis muannas. Anta, muzakkar. Kalau anti, muannas. Makna sama engkau. Cuma saya, ana, saya. Lelaki atau perempuannya sama. Lafaz yang sama. Ana, saya. Kalau antum, kamu. Lelaki, kalau perempuan, antunna. Itu beza dia. Ada jenis muzakkar, ada jenis muannas. Hum, mereka lelaki. Hunna, mereka perempuan. Jadi sebagaimana isim lain, ada jenis, ada bilangan mufrad, ada musanna, jamak, ada jenis muzakkar, muannas, dan satu lagi yang istimewanya pada dhamir ini, yang tidak ada pada isim lain, dia mengandungi pihak. Dia mengandungi pihak. Sekali lagi saya beri tegaskan, bezanya dhamir berbanding dengan isim-isim yang lain. Isim lain ada bilangan, ada jenis saja. Tapi tidak pada dhamir. Dhamir bukan hanya ada bilangan, mufrad, musanna, jamak, bukan hanya ada jenis muzakkar, muannas, tapi ada satu yang tak ada pada isim lain, tapi hanya ada pada dhamir, iaitu ia mengandungi pihak. Pihak maksudnya ganti nama diri pertama atau first person, ganti nama diri pertama atau ganti nama diri kedua dan ganti nama diri yang ketiga. Bersedia? Ini mukadimah tentang dhamir. Okey. Alhamdulillah. Baru kita masuk. Dhamair. Ni nota ni sebenarnya saya buat pagi ni tadi. Ni mukadimah ni saya buat baru saya buat ni. Baru sementara menunggu tadi saya tulis sekejap. Pada asalnya tidak ada ni. Saya terus pada tajuk dhamir. Nama pun nota ringkas. Nota ringkas sebenarnya. Nota ringkas dan nota yang ada pada nota yang saya siapkan ini sebenarnya dia lebih fokus kepada peserta-peserta kursus daurah intensif tafhimul Quran. Peserta kursus daurah intensif tafhimul Quran. Tapi bila peserta yang mengikuti kursus, dia akan dapat penjelasan lebih detail. Baik itu buku ini, bagi buku yang siapa yang berminat, yang cenderung untuk menggunakan buku ini, pasti ada kekurangannya. Jadi saya gandingkan video yang anda tonton dengan buku yang anda sedia di tangan, dia menjadi kombinasi yang sinergi, satu gabungan, satu kombinasi yang baik antara video yang anda tonton dengan buku. Itu penting. Kalau harap buku saja tanpa ada penjelasan daripada saya rasa anda sekadar membeli yang tak ada membawa untung. Sulit untuk anda memahaminya. Jadi penting kepada yang sangat berminat saja. Saya bukan memaksa anda untuk mesti membeli, tapi saya menawarkan anda untuk berminat, silakan. Tapi bukan ada paksaan, okey? Tidak ada paksaan dalam, cuma anda putuskan sendiri. Baik, ini saya siapkan nota yang tersedia, dan nota ini sebenarnya ada dalam buku yang saya tulis. Baik. Dhamair. Dhamair, kata jamak bagi dhamir. Okey. Dia ada pihak pertama. Dalam bahasa Arab kita panggil dhamir mutakallim. Ganti nama diri pertama atau first person, kita namakan dalam istilah nahwu kita panggil dhamir mutakallim. Apa makna mutakallim? Yang berkata-kata. Yang berucap. Itu dhamir mutakallim, ganti nama diri pertama. Alhamdulillah. Dhamir
ganti diri pertama, dhamir mutakalim. Sementara ganti nama kedua, dhamir bagi ganti nama kedua, dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab. Mana mukhatab? Yang kita lawan bicara, yang berhadapan dengan kita. Dhamir mukhatab tu ganti nama kedua. Dan dhamir bagi ganti nama ketiga, kita namakan dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Itu perbincangan dari sisi pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Ganti diri pertama, dhamir mutakalim. Biasa dhamir yang kita gunakan, dhamir aku dengan kami. Dua saja. Aku dan kami. Muzakkar ke muannas sama. Ana untuk aku. Nahnu bagi dhamir kami. Muzakkar pun ana, muannas pun ana. Nahnu, kami, begitu juga. Kalau bilangan musanna pun begitu, nahnu. Dua ke atas dah kira jamak. Itu ganti nama diri pertama. Bagi ganti nama diri kedua, dhamir mukhatab, ada muzakkar, ada muannas. Anta untuk ganti nama kedua, untuk lelaki, yang kita artikan engkau. Anti, engkau juga, tapi untuk perempuan. Mukhatabah, ganti nama pihak kedua, perempuan. Kalau berdua, antuma. Anta, antuma. Seterus kepada dia punya, tengok, perhatikan yang sebelah kanan. Ganti nama pertama, okey. Pertama, ana, nahnu. Kedua, anta. Ganti nama kedua mesti ada alif, atas alif ada hamzah. Nun dengan ta. Itu mesti ada. Anta. Kalau perempuan, anti. Alif nun ta mesti ada. Itu kekal. Alif, atas alif ada hamzah, nun ta. Alif nun ta itu antara huruf yang wujud, yang mesti ada pada ganti nama pihak kedua. Anta. Baik lelaki atau perempuan. Cuma ta tu baris fathah bagi muzakkar, bagi lelaki. Ta baris kasrah untuk perempuan. Anti. Untuk ganti nama yang berdua, ganti nama kedua bagi dua orang, bagi bilangan dua orang, alif nun ta mesti kekal, kena ada. Cuma tambahkan mim alif. Tambahkan mim alif di akhir. Antuma. Antuma. Anta, anti, antuma. Lelaki atau perempuan sama. Kalau berdua, alif nun ta mesti ada. Tambahkan min alif saja. Antuma. Okey. Ini ganti nama kedua. Bagi bilangan dua orang. Kalau ganti nama kedua juga, tapi bagi lebih, tiga orang. Kalau bilangan ramai, tambahkan min. Alif nun ta mesti ada. Kekalkan. Alif nun ta kekal. Alif nun ta adalah kata nama bagi untuk ganti nama yang kedua. Tambah mim saja. Antum. Antum untuk lelaki. Antum untuk lelaki. Alif nun ta mesti ada. Untuk perempuan, tambahkan nun saja. Tambahkan nun bertasydid. Alif nun ta mesti ada. Alif nun ta mesti wujud, mesti ada pada ganti nama pihak kedua. Baik lelaki atau perempuan, baik berdua ataupun ramai, alif nun ta mesti ada. Cuma beza dia kalau berdua tambah mim alif. Kalau ramai tambah mim bagi muzakkar. Dan bagi muannas tambah nun tasydid baris fathah. Tambah nun tasydid. Nun yang bersyaddah. Antunna. Nampak? Ganti nama yang kedua. Anta, antuma, antum. Bagi muzakkar. Bagi muannas, anti, antuma, antunna. Boleh faham sekat ni? Tolong bagi respon. Ada masalah? Ana, nahnu, tak, memang kena hafal. Cuma perbezaan dia untuk ganti nama kedua, alif nun ta mesti wujud, mesti ditulis. Dan pastikan atas alif ada hamzah. Jangan alif saja. Nanti jadi hamzah wasal. Hamzah qata'. Hamzah qata'. Atas alif ada hamzah. Kalau
bawah alif ada hamzah jadi baris kasrah. Kalau atas alif baris fathah. Kalau hamzah atas alif berarti baris fathah atau baris dhammah. Anta. Okey. Antuma, antum. Alhamdulillah. Faham. InsyaAllah. Terima kasih. Puan Hafizah. Puan Zainal faham. Alhamdulillah. Ini untuk ganti nama yang kedua. Sekarang kita pindah pada ganti nama yang ketiga. Ganti nama ketiga semua dimulakan huruf H. Huruf H mesti ada. Huruf H mesti ada pada ganti nama yang ketiga. Huwa, dia. H simpul, okey? H simpul, bukan H pedas. H simpul. H. Huwa, dia. Okey. Cikgu Syah, okey, alhamdulillah faham. Bagus. Ganti nama kedua, alif, atas alif ada hamzah, nunta mesti ada. Anta, antuma. Bila berdua tambah mim alif. Kalau ramai tambahkan mim. Antum. Bagi lelaki, bagi perempuan, alif nunta mesti ada, cuma tak baris kasrah. Anti, antuma. Anti, antuma. Fahimtu, Kak Tun, Masya Allah. Alhamdulillah. Hal fahimti? Naam, fahimtu. Boleh cakap Arab lah punya kita. Sebab itu saya menjanjikan mungkin anda tak dapat ke Timur Tengah, tapi insya-Allah anda boleh terjemah Quran, membantu anda memahami bahasa Arab. Malah mungkin anda boleh berbahasa Arab. Tak mustahil. Tapi orang yang boleh berbahasa Arab belum tentu boleh menterjemah Quran dengan baik. Belum tentu boleh mendeskripsikan setiap kalimah-kalimah yang ada. Adakah ada isim atau fi'il, mufrad atau musanna, jamak muzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir, madhi ke mudhari' ke, amar ke, maklum atau majhul. Dalam diam 10 hari yang berlalu, banyak istilah yang kita mula dah rasakan. Cuma kita tak perasan. Tapi sebenarnya kita dah mula banyak menguasai istilah, dan bukan sekadar istilah tapi anda faham. Sebab makna yang kita beri dia seiring, sejajar dengan apa yang kita bincangkan. Sekali lagi, hadirin berbahagia, kita bincangkan tentang dhamir, ganti nama. Sebagaimana isim lain, ganti nama ada bilangan dan ada jenis. Dhamir pun juga ada bilangan, ada jenis. Cuma dia ada tambahan satu, ada mengandung pihak. Pihak pertama, ana, nahnu. Kena hafal. Pihak kedua, ganti nama menunjukkan kita lawan bicara. Semua ada huruf alif, nunta. Dan alif atasnya ada hamzah baris fathah. Anta untuk lelaki, anti untuk perempuan. Alif nunta mesti ada. Kalau berdua tambah mim alif, lelaki atau perempuan tak mesti ada mim alif tambahan. Di samping kekal alif nunta. Antuma. Lelaki atau perempuan serupa lafaznya. Antuma. Antuma. Engkau berdua. Kalau ramai, tambahkan mim bagi muzakkar. Antum. Bagi muannas, tambahkan nun tasydid. Antunna. Alif nun ta mesti ada. Bagi ganti nama kedua. Sekarang kita masuk ganti nama ketiga. Pihak dhamir ghaib. Ganti nama pihak ketiga. Dhamir ghaib. Semua ada bermula dengan huruf H. Mesti ada. Huruf H mesti ada. Untuk lelaki, huwa. Maknanya dia. Ganti nama ketiga, ghaib. Orang yang kita bicarakan, orang yang kita ceritakan. Dia. Sama ada dia ada di depan kita, dalam majlis kita, ataupun dia tak ada langsung. Ghaib. Kita menceritakan pihak ketiga. Dia. Kalau lelaki, huwa. Kalau perempuan, ha juga tapi dengan ya. Huwa, waw, ha, waw, huwa. Perempuan, untuk muannas dia perempuan, hiya. Dia perempuan, hiya. Huwa, dia lelaki. Hiya, dia perempuan. Kalau menunjukkan bilangan dua, dia berdua, tambahkan mim alif. Sebagaimana antuma, tambah mim alif ma. Untuk ganti nama kedua, ketiga pun tambahkan mim alif. Huma, dia berdua. Lelaki atau perempuan serupa. Tidak ada beza lafaznya. Tak sulit untuk membezakan antara isim musanna. Cuma tambahkan mim alif daripada huruf asal ha. Huma, dia berdua. Lelaki atau perempuan sama. Huma, maknanya dia berdua. Dan kata jamak bagi ganti nama,
diri yang ketiga, lelaki, tambahkan huruf mim. Sebagaimana ganti nama kedua, ramai, alif nun ta kekal tambah mim, antum. Bagi ganti nama ketiga, ha tambah mim, hum. Dan dah banyak kita jumpa sebelum ini. Sehingga hari ini kita dah banyak kali. Mungkin anda dah lekat dah ingatan anda. Bagi yang tak ingat, hum tu mereka, rasa-rasanya kehadiran anda dicurigai. Mungkin jasadnya ada, tapi fikirannya ke lain. Atau jasad aja di depan handphone, tapi mata dah pejam. Mungkin mengantuk kan? Malam tadi qiyamul lail kot. Hum, mereka, untuk muzakkar. Untuk muannas, tambahkan nun tasydid baris fathah. Tambahkan nun syaddah. Sebagaimana antunna, alif nun ta kekal, tambah nun tasydid. Antunna, kamu perempuan. Mereka begitu juga. Hunna, mereka perempuan. Hum, untuk mereka lelaki. Hunna, mereka perempuan. Sebelum ni saya dapati dalam grup, masing-masing membincangkan tentang domer. Walaupun kita jauh lagi masa tu. Baru awal penubuhan grup WhatsApp. Tapi masing-masing dah menceritakan domer, letak gambar rajah, gambar rajah tangan. Masing-masing kreativiti dalam mengingat, saya serahkan kepada anda. Ada yang suka buat lukisan, gambar, itu terpulang pada masing-masing. Tapi saya nak tunjuk beza antara domer ganti bagi pihak yang ketiga dengan domer bagi pihak yang pertama. Perhatikan, dan domer bagi pihak yang kedua. Pertama dengan ganti nama pertama itu kita hafal ana dengan nahnu. Tapi perhatikan ganti nama yang kedua dengan ketiga. Kedua alif nun ta mesti ada. Ganti nama kedua. Alif nun ta mesti kekal. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan ganti nama pihak yang ketiga, huruf ha mesti ada. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum bagi muzakkar. Hiya, huma, hunna. Jadi itu analisa yang saya dapat kongsikan untuk setakat hari ini. Satu jenis domer, namanya domer munfasil, domer yang berpisah. Dan domer ini secara umum saya suka kongsikan, domer yang saya sebut ini, duduk dia hanya kebanyakan dia duduknya di awal jumlah ismiah saja. Dia tak letak di awal jumlah fi'liyah. Domer yang satu lagi tu, yang sebelah lagi tu, itu kita domer berpisah juga. Hanya duduk di awal jumlah fi'liyah. Itu hari esok kita akan bincang. Domer munfasil juga. Domer munfasil, domer yang berpisah. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Tapi sebagai asas pembincangan domer, ini yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Sehingga jam 8.10. Sekarang dah jam 8.10. Kita nak masuk pada pelajaran kita. Dalam penterjemahan nanti dan soalan-soalan yang saya akan berikan nanti, mohon berikan penjelasan nanti. Dalam perbincangan grup harfiah juga, grup harfiah WhatsApp, saya akan juga berikan pendetilan. Jadi kepada yang berminat, yang betul-betul sungguh-sungguh nak belajar, saya anggap orang yang mohon yang untuk masuk dalam grup, saya ingat mereka adalah orang-orang yang benar-benar hendak belajar, benar-benar yang mahu turut serta. Jadi maka saya beri perhatian kepada mereka yang ada dalam grup. Dalam umum ini, okey, tak apa. Ini pun saya beri, tapi terhad hanya 1 jam setengah. Setengah jam dah berlalu, tinggal 1 jam lagi baki. Terhad. Jadi saya kira mungkin perbincangan dalam grup itu boleh membantu. Itulah usaha yang dapat kami kongsikan. Mudah-mudahan anda lebih jelas lagi. Baik, perbincangan tentang domer sampai setakat ini, dan kita akan sambung pada hari-hari yang berikutnya nanti. Dan kita masuk kepada bahasan ayat yang ke-20. Tapi sebelum tu, kita sama-sama ulang surah Al-Fatihah. Boleh ikut saya sama-sama? Siap sedia semua? Sama-sama keluarkan suara. Bunyikan suara anda sehingga anda dengar apa yang anda ucapkan. Ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Yang memiliki hari agama. Yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta tolong. Kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-orang yang sesat. Kak Tun minta tolong masukkan saya dalam grup. Ya, insyaAllah Kak Tun, saya akan masukkan nanti. Minta maaf, saya kurang tumpu pada tulisan. Saya banyak tumpu. Kalau nanti bimbang ada gangguan, insyaAllah saya akan masukkan. Mana yang saya sempat baca, saya baca. Baik. Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada ayat yang sepatutnya kita baca hari ini. Tapi sebelum tu kita baca ayat semalam. Sebab ayat semalam masih lagi segar lagi. Masih segar dalam ingatan. Saya kira lebih wajar kita ulang-ulangkan sedikit ayat semalam. Ayat yang ke 18, 19. 18, 19. Okey. Ikut saya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun umyun. Summum bukmun umyun adalah orang-orang yang pekak, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Fahum la yarji'un. Fahum la yarji'un. Maka mereka kembali. Hum, mereka tu dhamir munfasil. Yang letak awal jumlah aja berarti jumlah ismiah tu. Dhamir munfasil. Walaupun bersambung dengan huruf fa, tapi di kategori huruf kategori dhamir yang berpisah, dhamir munfasil. InsyaAllah kita akan belajar dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Okey. Ustaz memperkenalkan apa itu munfasil Ustaz, insyaAllah. Maksud munfasil berpisah, muttasil bersambung. Okey. La yarji'un. Kemudian ayat yang ke-19, au kasayyibim minas sama, atau seperti hujan yang lebat daripada langit. Fihi, di dalamnya, nya itu dhamir. Dhamir tu dia bersambung dengan huruf jar. Fihi zulumatun, di dalamnya ada beberapa kegelapan dan guruh dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka jadikan, dhamir dalam fi'il mudhari' ni ada dhamir mereka. Dia bersambung dengan fi'il mudhari'. Mereka. Bukan antum, bukan hum. Wow tu. Dia, ini satu bahasan yang kita akan bincang nanti. Tapi makna kita dah tahu dah. Mereka, dia. Ini dhamir tu. Engkau, kamu, itu dhamir. Aku, kami, itu dhamir. Dhamir yang ada dalam fi'il madhi, ada dalam fi'il mudhari', ada dalam fi'il amar, ada dhamir bersambung dengan isim, ada dhamir bersambung dengan huruf, banyak. Ada dhamir bersendirian dhamir. Sekarang anda boleh terjemah dah. Anda dah tahu ini dhamir, tapi kenapa ada dhamir bentuk dia begini, ada begini, makna sama. Lafaz beza, bunyi tak sama dah. Tapi itu semua adalah ragam-ragam dia. Jenis-jenis dhamir.
Bila duduk dia pangkal akhir kalimah isim, ada lain bunyi dia. Dalam fi'il madhi lain rupa dia. Dalam fi'il mudhari' juga berbeza. Dalam fi'il marfu juga berbeza. Okey. Dia bersambung dengan isim berbeza, bersambung dengan huruf berbeza. Banyak wajah dia yang perlu kita pelajari. Mereka jadikan akan jari-jari mereka dhamir. Fi azanihim, di dalam telinga-telinga mereka dhamir. Biasa banyak dhamir jadi mudhaf ilaih. Asabi'ahum sebenarnya sebut mudhaf, hum dhamir mudhaf ilaih. Fi azanihim, di dalam telinga-telinga mereka isim dhamir. Minas sawa'iqi, daripada suara-suara petir. Hadharul maut, kerana takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah adalah yang melingkungi dengan orang yang ingkar. Itu ayat yang kita lalui semalam. Dan ayat hari ini, yakadul barku yakhtafu absarahum, satu jumlah. Kullama adha'a lahum, satu jumlah. Masyau fih, satu jumlah. Tapi dua jumlah ni berkait. Dua jumlah ni berkait. Ini yang kita namakan jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Dua jumlah ni penting ni. Dua jumlah penting. Tanpa ada dua jumlah, ayat tu akan tergantung. Kalau satu jumlah saja ada, satu ayat saja, adha'a lahum, satu jumlah dah. Masyaufi tak ada, ayat ni tergantung. Tiap-tiap kali telah menerangi oleh ia bagi mereka. Masyaufihi, tak tahu makna, habis. Masyaufi, telah berjalan oleh mereka di dalamnya. Inilah satu jumlah fi'liyah lain. Kita namakan jumlah jawab syarat. Wa iza juga kata syarat sama. Ada tu syarti. Ada dua jumlah. Azlama alaihim, telah gelapkan oleh ia atas mereka. Qamu, telah menggelapkan oleh ia, telah jadi gelap oleh mereka, ia atas mereka. Qamu, telah berdiri oleh mereka. Okey, qamu, telah berdiri oleh mereka. Walau syaa Allahu, satu jumlah juga. Kena ada dua jumlah ni. Walau syaa Allah, satu jumlah. La zahaba bisam'ihim wa absarihim, satu lagi jumlah. Jumlah fi'liyah. Dua jumlah fi'liyah. Kenapa perlu ada dua jumlah? Sebab ada law. Law ni kerjanya sama macam iza, sama macam dengan kullama. Dia dalam satu kumpulan. Kita namakan adatu syarti. Adatu syarti atau kata syarat. Isim syarat. Law, iza, kullama. Okey, kena ada dua jumlah. Jumlah pertama namanya jumlah syarat dan jumlah kedua jumlah jawab syarat. InsyaAllah kita akan belajar kemudian. Yang penting anda boleh terjemah dulu. Sya Allah, satu jumlah. Jikalau telah berkehendak oleh Allah, saya telah berkehendak oleh ia. Bila terjemah secara penuh, ia dah boleh abaikan. Telah berkehendak oleh Allah. La zahaba bisam'ihim wa absarihim. La, nescaya. Zahaba, telah menghilangkan, bukan telah pergi ia, menghilangkan oleh ia. Telah menghilangkan oleh ia. Zahaba telah pergi oleh ia. Tapi bila ada huruf jar, ba ni, dia bertukar jadi muta'addi, bertukar jadi fi'il transitif. Tambah imbuhan bagi lafaz zahaba bila ada huruf jar ni. Alhamdulillah. Dengan. Boleh juga terjemahkan akan. Semalam orang tanya, boleh tak terjemahkan akan, Ustaz? Boleh. Sebab saya dah jelaskan dulu. Ba, saya pernah beritahu. Ba, asal makna dengan. Tapi ada ketika, dia lebih sesuai kita terjemahkan kepada akan. Sebagaimana dalam ayat yang ke ayat 15. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim. Allah, ia balas olok-olokkan bihim, akan mereka. Ini pun bisam'ihim, akan pendengaran mereka. Wa absarihim, dan wa huruf ataf, nyambung. Bisam'ihim, pendengaran mereka. Dhamir kalau duduk di hujung isim saja, automatik dia akan jadi mudhafun ilahi. Dan isim tersebut jadi mudhaf. Absarahum, itu absarahum mudhaf, hum mudhaf ilaih.
Walau sya Allah, satu jumlah. Sya Allahu la zahaba bisam'ihim, satu. Sya Allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim, jumlah jawab syarat. Okey. Jumlah fi'liyah. Okey. Telah mempergikan oleh ia atau telah menghilangkan oleh ia akan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun adalah yang amat berkuasa. Alhamdulillah. Kita selesai bincangan, dan lebih detail lagi tengok nota yang saya siapkan. 11 Ramadan. Baik. Saya pecahkan kepada pecahan yang lebih kecil lagi. Saya buat partition lagi. Saya kecilkan lagi dia punya fokus. Ayat ini, tadi 2 ayat tu saya satukan, jadi satu rakaat ini saya pecahkan lagi. Saya detailkan lagi. Saya perhaluskan lagi. Jumlah pertama, yakadul barku yakhtafu absarahum. Yakadu. Saya loncat ke ayat tadi? Saya loncat ke ayat. Abu Mu'az ajak lebih ramai untuk ikut kuliah. Ya. Okey. Sekarang saya kecilkan fokus. Baik, jumlah pertama. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Satu jumlah. Siapa tahu? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong bagi respon. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Tolong bagi respon. Cik Hazman Hashim. Abang Hazman, kepada yang berminat untuk mendapatkan buku-buku kamus daripada tulisan ayahanda Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah, sila dapat hubungi, sila tuan-tuan yang ada sekarang di talian, ada 67 orang, hubungi saudara Hazman Hashim. Siapa yang memerlukan kamus 30 juzuk Al-Quran, sila hubungi saudara Hazman Hashim. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Masya Allah. Yati Harun. Ada lagi? Jumlah fi'liyah. Subhanallah. Jumlah fi'liyah Nuriz. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ada 2 jawapan Takkan dua-dua betul kan? Jumlah fi'liyah. 2. Mesti 1 betul lah. Hanya 1 saja jawapan dia. Fatimah Nur sedang menonton. Assalamualaikum, khabar Datin. Ya, ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang mana betul ni? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey, nak dengar jawapan saya. Barakallah. InsyaAllah. Sila beri jawapan. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Cikgu Razali. Ya, apa khabar cikgu? Selamat cikgu menonton cikgu. Guru pakar bahasa Melayu. Okey. Sebenarnya yakadul barku yakhtafu absarahum, dia adalah jumlah ismiyah. Sebenarnya adalah jumlah ismiyah. Yang dikatakan jumlah fi'liyah, jangan lupa ada tambah oleh ke tambahkan. Kana yakunu, fi'il yang tak ada tambahan oleh, tambahan akan. Dia bukan jumlah fi'liyah, dia jumlah ismiyah. Begitu je kada. Kada yakadu. Kada telah hampir-hampir ia. Bukan telah hampir-hampir oleh ia. Tak ada tambahan oleh pada terjemahan. Kalau ada tambahan oleh tu jumlah fi'liyah tu. Ini tak ada tambahan oleh. Dan tak ada tambahan akan. Dia sebenarnya jumlah ismiyah. Sebab kalimah pertama selepas kada ni, al-barku. Asalnya al-barku yakhtafu absarahum ni. Ini asal dia, jumlah dia. Jumlah ismiyah dia ini.
Tapi oleh kerana dimasuki oleh yakadu, maka walaupun yakadu ni fi'il, tapi fi'il ni dia sama kumpulan dengan kana, yakunu tu. Telah adalah ia, telah adalah mereka, tak ada dalam bahasa kita. Yakadu fi'il mudhari' sebenarnya, tapi dia bukan fi'il yang sempurna. Dia dalam kumpulan fi'il naqis, fi'il yang tidak sempurna, yang tak cukup sempurna. Maka kita terjemahkan ia hampir-hampir. Nak terjemah hampir-hampirlah boleh juga. Sebab dia di sini merujuk pada al-barku. Dia merujuk pada kilat. Anda nak menceritakan kilat tu hampir-hampir menyambar. Al-barku. Bukan ia hampir-hampir oleh kilat. Ada terima oleh kan? Bukan. Oleh tak boleh. Tak boleh diletakkan pada fi'il kada ataupun yakadu. Ini kumpulan fi'il yang tidak sempurna. Fi'il yang tidak sempurna. Fi'il naqis nama. Yang banyak kita jumpa sebelum ni fi'il tam. Fi'il bentuk sempurna. Fi'il bentuk tamam. Fi'il yang sempurna ada fa'il dia. Ada kadang-kadang ada maf'ulnya. Ada fa'il, ada pembuat dia. Tambah oleh. Ada objek dia, ada penderita dia, ada korban dia, ada maf'ulun bihnya, tambah akan. Itu fi'il sempurna. Itu boleh kata jumlah fi'liyah. Ini fi'il yang tidak sempurna. Ini nilai tambah untuk anda semua. Fi'il nakis dan fi'il tam. Itu perbahasan dia akan datang. Jauh. Tapi sekurang-kurangnya anda dah taklah terlalu asing tentang istilah ini, okey? Kalau ada tambahan boleh baru jumlah. Tambahan oleh baru kira jumlah fi'liyah. Ya, betul. Puan Mahni Yaakob. Kalau ada tambahan oleh baru dikira jumlah fi'liyah. Kalau tak ada tambahan oleh, jangan. Dia bukan jumlah fi'liyah. Okay? Itu peringkat awal. Nanti akan datang fi'il-fi'il yang nakis ni tak banyak sebenarnya. Yang kita boleh hafal. Kalau kita nak hafal. Dan kalimah yang selalu kita jumpa, yang berulang-ulang, yang kerap kita jumpa, tak banyak. Hanya kana, kada, laisa, tu ma-fatihah, ma-infaka, itu banyaklah tu. Asbaha. Itu yang kita jumpa. Untuk dapat 5-6 tu kita hafal cukup lah. Dia sebenarnya ada 13 dan 14. Tapi fi'il tambah beribu-ribu. Fi'il tam banyak. Tak perlu hafal. Kita baca aja. Kalau kita tembak, peratusan kena tu lebih tinggi daripada tak kena. Fi'il nakis ni sikit sangat. Belasan, 13 atau 14 saja. Dan daripada 13 tu, yang paling kerap kita jumpa mungkin dalam 5. Setakat ni baru 2. Yakadu dengan kana. Ni, fi'il. Tapi terjemah sebut dia tak apa. Ia hampir-hampir. Yakaduna, mereka hampir-hampir. Takadu, engkau hampir-hampir. Takaduna, kamu hampir-hampir. Akadu, aku hampir-hampir. Nakadu, kami hampir-hampir. Ini sama. Cara perubahan kalimah tu, bila berubah ganti nama, berubah jugalah dia punya bunyi dia. Cara ertikan begitu sama. Tapi jangan tambah oleh, jangan tambah akan saja pada terjemahan kita. Okay? Al-barku, kita dah jumpa semalam. Barkun, itu isim nakirah. Ini al-barku, isim ma'rifah. Ada orang terjemah, ia hampir-hampir kilat itu, tambah itu. Tak apa, boleh. Kerana nak menunjukkan dia isim ma'rifah, tambah itu. Dia apa? Kilat apa bahasa Inggeris? Dia apa? Dia kilat. Kilat. Alhamdulillah. Al-barku. Kilat. Isim ma'rifah. Kalau barkun, isim nakirah. Hampir-hampirlah. Kadang-kadang kita nak terjemah, hampir-hampirlah kilat itu, atau hampir-hampirlah kilat, atau ia hampir-hampir kilat. Ia itu boleh kita abaikan, boleh kita masukkan. Kilat hampir-hampir. Itu bahasa bebas. Kilat hampir-hampir. Itu kalau bahasa dah up sikit, aras tinggi sikit tu. Lighting. Kenapa lighting ada problem? Oh, tak berapa jelas. Oh, the lighting. Oh, the lighting nama nama kilat. Okey, terima kasih. Oh, hebat. Umi. Oh, Umi. Hebat Penang ni English ni. Masya-Allah. Okey, the lighting. Okay. Terima kasih. Inilah ruang saya berbelajar. Dapat mengajar orang-orang pandai ni.
Saya dapat ilmu. Masya Allah. Kilat itu. Kilat tu, Masya Allah. Saya ingat. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Yakhtafu, ia menyambar. Ini fi'il mudhari'. Bermula daripada yakhtafu absaruhum ni, satu jumlah ni. Jumlah fi'liyah ni. Tapi jumlah fi'liyah ni, dia merupakan di bawah naungan jumlah ismiyah. Dia duduk di dalam naungan jumlah ismiyah. Yakhtafu, yang kita panggil khabar kepada mubtada sebenarnya. Tapi oleh kan dia masuk ke yakadu, mubtada tu berubah nama jadi isim kada dan jumlah fi'lah jadi khabar kada. InsyaAllah kita belajar kemudian. Senang aja. Ini sebagai saja info saja pada yang pernah belajar. Tak susah mana, sekejap je. Nanti insyaAllah kita belajar tentang jumlah ismiyah nanti. Mungkin saya ingat sebelum raya kita boleh bincang tentang jumlah ismiyah. Kalau biasa program saya buat daurah. Sebab program kita ni berurutan setiap hari, makna peserta segar, masih ingat kalimah-kalimah yang baru kita bincangkan, baru kita hafal. Alhamdulillah. Jadi biasanya dalam jam-jam yang ke-40, 45 tu, biasa saya dah boleh menerangkan tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Dan daripada jumlah ismiyah tu, baru situ kita nampak isim inna, khabar inna. Dan daripada jumlah ismiyah itu kita akan bincangkan isim kana, khabar kana. Itu kada dan sebagainya. Mudah je. InsyaAllah. Biasa dalam jam-jam yang 40. Setelah 40 jam kita belajar ni. Sekarang kita baru 10 jam. Baru 10 jam, baru 15 jam. 15 jam belum cukup. Belum cukup lagi. Ada beberapa jam ni. 20 jam lagi perlu kita lalui. Jadi anda jangan terlepas program ini. Ikuti perbincangan kita jam 7.30 hingga 9. 7.30 hingga 9. Ada baki setengah jam lagi bakal kita tempuh. Yakhtafu absarahum. Ini fi'il mudhari'. Yakhtafu absarahum. Saya dah siapkan latihan sebenarnya. Fi'il mudhari'. Ya, huruf mudhari'. Kata dasarnya kha, ta, fa. Kalau nak buka kamus, cari huruf kha, ta, fa. Ada indeks dia. Baru kita dapat jumpa. Apakah fi'il madhi dia? Ini latihan yang saya siapkan. Kada, kadu, okey. Itu fi'il mudhari'. Fi'il madhi dia kada. Kada, kadu. Okey. Yakhtafu. Yakhtafu, ia menyambar. Yakhtafuna, mereka menyambar. Takhtafu, engkau menyambar. Takhtafuna, kamu sambar. Akhtafu, aku sambar. Aku menyambar. Nakhtafu, kami menyambar. Ada bahasa kita kita sambar pun. Bahasa moden boleh lah. Sambar satu seluar. Sambar satu kitab. Itu bahasa pasar. Bahasa orang muda. Indonesia bahasa gaul. Okey, tak apa. Tinggalkan dia. Tadi saya siapkan juga. Malam tadi saya siapkan al-barku, kata mufrad. Si makrifah. Nakirah dia barkun. Si musannya barqani atau barqaini. Barqaini itu kata musanna. Dan kata jamak dia buruk. Buruk maksud kilat-kilat. Buruk, kilat-kilat. Jamak taksir. Kita pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan menaiki burak. Burak. Ini buruk, kilat-kilat burak. Kata dasarnya baraqaf, daripada kilat. Kenderaan yang secepat kilat agaknya. Itu. Baraqaf. Kada fi'il madhi. Kata dasar dia bukan kaf alif dal, sebenarnya kaf waw dal. Kawida fi'il madhi dia. Sebenarnya kawida, bukan kawada. Kawida fi'il madhi dia. Kawida. Dia bertukar. Jadi waw ni sulit untuk disebut bagi Arab ni. Listiqal, dia bertukar kepada huruf alif. Itu yang menjadi kada tu. Telah hampir-hampir oleh ia. Atau oleh jangan. Telah hampir-hampirlah ia. Kadu, telah hampir-hampir mereka. Kita, telah hampir-hampir engkau. Kittum, telah hampir-hampir kamu. Kitu, telah hampir-hampir aku. Kidna, telah hampir-hampirlah kami.
Ini fi'il-fi'il ada huruf sakit ni kita biarkan dulu. Sekadar perkongsian saja, okey? Dan seterusnya, yakhtafu, ia menyambar tadi. Yakhtafu fi'il mudhari', ia menyambar, sorry. Yakhtafu, ia menyambar. Kalau fi'il madhi, khotofa. Huruf pertama baris fathah, huruf akhir baris fathah juga. Tapi huruf tengah-tengah ni kadang-kadang kita nak letak khotofa ke, khotufa ke atau khotifa. Ini penting, kena buka kamus. Kamus lah yang jadi membezakan kita. Bukan bahasa kita. Bahasa Arab kita kena perlukan sumber daripada Tuan punya bahasa. Khoto baris bawah khotifah, telah menyambar oleh ia. Khotifu, telah menyambar oleh mereka. Khotifta, telah menyambar oleh engkau. Khotiftum, telah menyambar oleh kamu. Khotiftu, telah menyambar oleh aku. Khotifna, telah menyambar oleh kami. Ini fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari' kita ambil daripada lafaz fi'il yang ada domir mukhatab, domir engkau dan domir kamu saja. Sebab fi'il amar dia hanya berlaku orang yang ada di depan kita. Pada ganti nama kedua saja. Engkau sambar, kita nak tukar kepada sambarlah oleh engkau. Contohnya. Terima kasih. Okey. Dengan cara kita buangkan huruf mudhara'ah. Huruf mudhari' itu kita buang huruf ta. Dan yang baris dhammah di hujung tu kita sukunkan. Yang ada nun kita gugurkan. Dan bila kedudukan awal kalimah berbaris sukun, berarti kita tidak boleh membaca. Tak boleh nak mulakan bacaan. Maka kena letakkan hamzah wasal di awal kalimah. Maka bunyilah dia. Ikhtaf, sambarlah oleh engkau. Ikhtafu, sambarlah oleh kamu. Itu cara terjemah untuk fi'il amar. Kenapa kita bariskan kasrah? Sebab huruf ketiga tu, huruf ta tu, baris fathah. Kalau baris dhammah, barulah kita bariskan dhammah. Kalau selain baris dhammah, baris fathah atau kasrah, kena hamzah wasal tu bariskan kasrah saja. Secara umum, bariskan kasrah saja. Kecuali huruf yang ketiga, huruf ta tu baris dhammah, barulah ikut baris dhammah. Okey? Yakhtafu absarahum, ia menyambar akan penglihatan-penglihatan mereka. Kullama, tiap-tiap kali, ini kata syarat, isim syarat. Adha'a, telah menerangi oleh ia. Kemarin kita jumpa adha'at, telah menerangi oleh dia. Dia jenis mu'anas. Ini adha'a, telah menerangi oleh ia. Ia siapa tu? Al-barku, kilat tadi. Maknanya kilat tu isim muzakkar. Bab dhamir dia. Inilah rujukan kita bila Allah tetapkan. Al-barku, kilat muzakkar, maka dia punya dhamir. Adha'a, telah menerangi oleh kilat tu. Ia, ganti nama dia yang ada dalam fi'il madhi ni. Dhamir yang ada, dhamir pihak ketiga, dia. Dhamir dia tu tersembunyi dalam adha'a, telah menerangi oleh ia. Kalau dia muzakkar, adha'at, dia di situ merujuk pada muannas. Lahum, bagi mereka. Adha'at saya tak terangkan sebab ada huruf ilat. Begitu juga masyau, telah berjalan oleh mereka. Ini juga ada huruf ilat. Kata dasar ni mim, shin, ya. Masyaya sebenarnya. Ya tu tak diharakatkan, tak diberikan harakat, maka ditukarkan kepada huruf mad. Nak menyesuaikan dengan shin bagi fathah, maka ya tu diletak alif maksurah. Baca alif. Masya bagi fi'il madhi dia. Asalnya masyaya jadi masya, telah berjalan oleh ia. Masyau, telah berjalan oleh mereka. Masyaita, telah berjalan oleh engkau. Masyaitum, telah berjalan oleh kamu. Tambah mim. Masyaitu, telah berjalan oleh aku. Masyaina, telah berjalan oleh kami. Itu fi'il madhi. Bagi fi'il mudhari', yamshi, ia berjalan. Yamshuna, mereka berjalan. Tamshi, engkau berjalan. Tamshuna, kamu berjalan. Cuma tukarkan huruf ya untuk ganti nama ketiga. Untuk ghaib, huruf ta untuk ganti nama kedua. Mukhatab, engkau, kamu. Okey. Dalam fi'il semua ada ganti nama. Ada dhamir dalam dia. Ada sebahagian nampak, ada sebahagian yang tak nampak. Cuma kita boleh terjemah dengan erti yang kita berikan, itu dah membantu kita mengenal dhamir tu. Sebab itu saya kata dhamir ni ada kadang-kadang yang tersembunyi. Kalau kita tak terjemahkan semua dhamir tu, kita terjemah secara kaedah bahasa Melayu, jawabnya nanti anda
menempah satu jalan sulit untuk perjalanan yang akan datang. Dan akhir nanti anda akan kebosanan bila anda sulit nanti. Tak jumpa jalan penyelesaian dia. Tapi kalau awal-awal anda dah siapkan pertahanan, kenapa begini, insyaAllah benda tu terjawab semuanya nanti, insyaAllah. Jangan sekali-kali pindah arti yang kita tetapkan. Okey. Khatifa yakhtafu masya. Yamshi yamshuna, tamshi tamshuna. Amshi, aku berjalan, namshi, kami berjalan. Okey. Baik. Untuk fi'il amar, daripada fi'il mudhari', tamshi engkau berjalan, tamshuna akan berjalan. Macam mana tukar fi'il amar? Langkah pertama, kita buangkan huruf ta. Saya sengaja tinggalkan. Saya nak bagi anda, kita buat sama-sama hari ini. Buang huruf mudhari', ta. Okey, buang huruf mudhari'. Okey, tak boleh baca, kena letak alif lah. Sekali letak. Allahu Akbar. Itikaf. Okey. Letakkan hamzah wasal. Letak hamzah wasal di akhir lafaz ni. Macam mana ni? Tak ada baris dhamah. Yang ada huruf sakit, huruf ya. Kita huruf ya ni kena buang, pengganti baris dhamah. Tak ada kan? Kita buang kan huruf ya. Sebab tu baca 2 harakat, tinggal 1 harakat je. Yang ada nun, boleh buang nun. Ganti alif. Inilah fi'il amar dia. Imshi, berjalanlah oleh engkau. Imshu, berjalanlah oleh kamu. Imshi, berjalanlah oleh engkau. Imshu, berjalanlah oleh kamu. Inilah fi'il amar. Fi'il amar bagi tamshi dengan tamshuna. Ada huruf ilat. Biarkan dulu. Sebagai pendedahan. Fihi, di dalamnya. Nampak dhamir ada bersambung dengan huruf jar. Wa dan iza apabila zaraf. Azlam, zaraf dan juga syarat. Isim syarat. Azlama, telah gelap oleh ia. Telah gelapkan. Gelap. Fi'il amar tambah hamzah wasal. Ya, kalau tak boleh baca Umi, hamzah wasal boleh kita tambah. Kalau kita nak ibtidak, sukar, tak boleh dibaca. Tapi kalau boleh dibaca, tak perlu hamzah wasal. Tak perlu hamzah wasal. Setelah kita buangkan huruf mudhari' tu, dan sebab itu kita nampak ada fi'il amar yang tak ada alif pun, tak ada hamzah wasal. Okay, InsyaAllah kita akan tak lama kita jumpa ni. Bakal menyusul nanti. Latihan-latihan yang akan datang insyaAllah ada. Azlama, kata dasar dia za, lam, mim. Kalau zalama, telah zalim, iya. Tapi kalau azlama, telah gelap. Gelap. Telah gelap oleh ia. Zulumat, beberapa kegelapan. Zulumat, kata dasarnya za, lam, mim. Okey. Zulumat, beberapa kegelapan. Dalam fi'il madhi, dari azlama ada dhamir huwa dalam dia. Ada dhamir huwa, dhamir dia, lelaki. Tapi tersembunyi. Nampak? Baik itu kena terjemah. Telah gelap oleh siapa? Ya, alaihim, atas mereka. Nampak? Dhamir bersambung dengan huruf jar, atas mereka. Kalau atasnya alaihi. Qamu, telah berdiri oleh mereka. Kata dasarnya qaf, waw, mim. Ada huruf ilat. Qaf, waw, mim. Qiyam. Qaf, waw, mim. Qama, yaqumu. Ini ada huruf ilat. Tinggalkan dulu fi'il madhi. Telah berdiri oleh mereka. Kalau aqama, aqamu, telah mendirikan, tambah imbuhan me dan kan. Bila ada tambah alif saja, tambah imbuhan me dan kan. Wa dan huruf lau, jikalau huruf sya'a, telah berkendak oleh ia. Ini juga fi'il yang ada huruf ilat. Fi'il ada huruf ilat, saya untuk peringkat awal saya panjang. Dia memakan masa panjang untuk kita bincangkan. Dan hasilnya saya cakap seorang-seorang nanti. Jadi saya tak buat latihan. Terlalu kerap, saya sekadar pendedahan 1-2 cukup lah. Okey. Allahu, jangan lupa tambah oleh pada terjemahan. Sebab dia jumlah fi'liyah. Bagaimana? Saya susun ni.
Walau sya Allah, satu jumlah, dan jikalau telah berkehendak oleh Allah. Kalau nampak Arab kita, kalau terjemah satu-satu kita tak nampak jumlah dia, tak nampak ayat. Walau sya Allah, dan jikalau telah berkehendak oleh Allah. Asalnya telah berkehendak oleh ia. Ia di situ merujuk mana zaman dia tersembunyi dalam fi'il madhi, dan di situ merujuk pada Allah. Maka terus kita terjemah. Kalau terjemahan terus, telah berkehendak oleh Allah, lam di sini bermakna nescaya. Malam tadi dalam perbincangan saya ada sertakan dalam grup, saya ceritakan bahawa lam nescaya dia berlaku, biasa kita tahu lam bagi mestilah sebelah dia isim, dan lam tu biasanya baris kasrah. Bagi, tapi sebelah ni lam ni baris fi'il madhi, zahaba. Dia bukan isim, bukan huruf jar. Zahaba fi'il madhi. Kalau isim lam bagi huruf jar, ni bukan huruf jar. Lam nescaya. Ustaz bagi makna nescaya. Macam mana nak tahu Ustaz nescaya? Tengok awal ayat tu, ada lau tak? Sebab itu saya sebenarnya dia bukan satu ayat ni, bukan dua ayat, dia sebenarnya satu ayat ni. Dalam dua ayat ni bergabung, kena ada. Kalau tanpa ayat kedua, ayat ni akan tergantung. Itu kita namakan jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Ayat syarat dengan ayat jawab syarat. Kalaulah saya dapat belajar harfiah, berhenti. Ayat tu tak sempurna. Nescaya saya akan mengambil kesempatan emas ini dengan belajar bersungguh-sungguh. Kena ada ayat kedua. Itu pentingnya kalau guna kalimat kalau. Sebagaimana ayat tadi, innama, sungguh tidak lain. Dia kena ada dua jumlah, dua ayat. Lau, kena ada jumlah. Kena ada dua jumlah. Walau sya Allah, jikalau telah berkehendak oleh Allah. Kalau berhenti kat situ tak cukup. Ayat ni tergantung. Kena ayat kedua sebagai jawab kepada ayat pertama. Kalaulah telah berkehendak oleh Allah. La, nescaya. Huruf lam tu. In between, antara dua ayat, biasanya ada huruf lam. Kita namakan lam muzhaliqah ni. Lam selepan. Dia menjadi, untuk fasihan dalam bahasa, ada lam ni. Setiap kali ada huruf lam, biasanya ada huruf lam ni. Di tengah-tengah. Lam tu kita artikan nescaya. Nescaya. Okey. Dan jikalau telah berkehendak oleh Allah, la nescaya. Semalam ada orang artikan lau tu boleh tak terjemah jika? Tak sesuai. Tak sesuai. Saya dah tetapkan lau tu kita nak selaraskan makna jikalau. Kalau jika in jika. Lau jikalau. Walaupun dalam bahasa kita lebih kurang je makna dia Ustaz. Ya memang sebab kita bukan belajar bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Arab. Maka nama arti yang kita berikan sedaya mungkin. Seupaya mungkin kita bezakan supaya jangan ada keliru bagi para pelajar, bagi pelajar-pelajar yang baru kenal bahasa Arab, baru memahami bahasa Arab. Kita tak mau nak mengurangkan beban pada pelajar. Inilah yang kami rasa anda kena ambil berat tentang peringatan ini. Lain putus. Alamak, apa yang putus? Saya okey? Saya okey. Baik. Walau sya Allah, dan jikalau telah berkehendak oleh Allah, nescaya zahaba, telah menghilangkan oleh ia bi di sini ada semalam tanya boleh tak tambahkan yes, ba ni lebih tepat kita sebutkan akan. Lebih tepat kita terjemahkan kepada akan. Telah menghilangkan oleh ia akan sam'i, pendengaran. Isim, tak ada alif lam, tak ada tanwin, berarti dia mudhaf. Bukan ia mendengar, bukan mereka mendengar. Akan pendengaran mereka. Akan pendengaran isim, mereka domir. Mereka domir. Mudhafun ilahi. Kalau domir duduk sebelah isim, automatically domir tersebut akan jadi mudhafun ilahi. Dan isim tersebut menjadi mudhaf. Kalau domir berada di sebelah isim. Berarti mudhaf ilahi lah tu. Wa absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka. Absari, mudhaf. Him, mudhaf ilahi, isim. Domir, mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, adalah yang amat berkuasa. Ini jumlah ismiyah. Asalnya mubtada khabar.
Tapi oleh kerana dimasuki oleh inna, maka kita Allahu tu berubah jadi Allah. Baris dia berubah, okey? Tapi makna sama. Tambahan adalah, ingat, pada isim yang baris akhir baris dhammah. Isim yang baris akhirnya baris dhammah. Itu antara tandanya. Baik, ada inna ke tak ada inna, mesti baris dhammah di hujungnya. Tambah adalah. Kalau awal ayat bermula dengan isim. Jumlah ismiah, okey? Baik. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas kulli huruf jar. Ala huruf jar, kulli isim. Tapi tak ada alif lam, tak ada tanwin, berarti dia mudhaf. Adakah itu iaitu ya, Encik Yahya Bahrum, lam tu adalah jawab dia bukan lam tu. Jawapan dia adalah zahaba bisam, itu jawapan dia, satu jumlah. Lam ni sebagai selipan saja. Lam jawab ya. Lam jawab, lam syarat, lam jawab ya. Selipan. Jawapan dia dalam bentuk jumlah. Jawapan dia dalam bentuk jumlah. Dia jadi borderline untuk jumlah, memisahkan antara jumlah syarat dengan jumlah jawab syarat. Okay. Itu kita akan bincang lagi kemudian. Kita lebih tumpu kepada peserta-peserta yang baru. Kita kesiankan mereka, jangan sampai mereka terlalu terbeban dengan pelbagai istilah. Cukup sekarang ini dah mula terasa, dan insyaAllah kita akan fokus pada dhamir. Kita akan fokus pada dhamir. Ba tu bukan huruf jar, mana? Ba tetap huruf jar. Ba tetap huruf jar. Cuma erti yang kita berikan di situ akan. Mana-mana bi dengan huruf jar, bi apa? Dengan sebab pun tetap huruf jar. Dia tetap adalah huruf jar. Ba di sini tetap huruf jar. Sebab huruf jar kerjanya mengubah baris akhir pada lafaz akhir isim sebelahnya. Sam'i, nampak? Sam'i, pendengaran. Bukan sam'a, bukan sam'u. Sam'i. Bi tetap huruf jar, okey? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah yang amat berkuasa. Ini yang kita lalui sehingga ayat 20. Dan esok saya siapkan 2 ayat. Esok kita akan bertemu dengan terjemahan ayat 21 dan 22. Ayat 21 dan 22, perbincangan kita agak panjang sikit dan saya fokus pada dhamir. Di samping yang isim-isim yang telah kita temui sebelum ini, perbincangan mudah-mudah lain ke, tetap kita akan bincangkan sambil lalu saya hanya touch and go supaya anda terbiasa mendengar, terbiasa gunakan istilah, anda tak rasa pelik, dan bila lama tak dengar takut lupa, saya akan ulang-ulang. Okey. Jadi insyaAllah ayat 20 bersiap sedia, saya akan hantarkan nota dalam bentuk tulisan pada posting yang saya selepas kelas nanti, tapi hanya pada kalimah-kalimah baru saja. Tapi bagi kalimah-kalimah yang telah kita temui, macam mereka, allazina, orang-orang yang tu, saya tak akan beri makna lagi. Anda kena beri sendiri. Saya akan kosongkan. Okey. Saya harap anda, itulah antara latihan dia. Itulah antara latihan yang perlu anda semua isi. Okey. Saya berikan makna sambil lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah olehmu akan Tuhan kamu yang khalaqakum, telah mencipta oleh ia akan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang daripada sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. La'alla makna asalnya mudah-mudahan. La'alla makna aslinya adalah mudah-mudahan. Itu harapan. Harapan kalau daripada hamba kepada Allah, ya memang dia satu harapan. Tapi ayat ini daripada Allah kepada hamba. Dia bukan, Allah tidak mengharap kepada hamba. Allah menjanjikan satu yang pasti berlaku. Maka kita artikan la'alla tu lebih beradab lagi kepada supaya kamu bertakwa.
Itu terjemahan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-22, allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan oleh ia bagi kamu al-arda, akan bumi, jangan lupa tambahkan baris akhir baris fathah, firasyan, akan juga jangan lupa tambahkan akan hamparan. Was-samaa, dan langit, binaan, akan bumbungan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan oleh ia akan air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka telah mengeluarkan oleh ia dengannya daripada beberapa buah-buahan, rizqan, akan rezeki bagi kamu. Fala taj'alu lillah, maka jangan kamu jadikan bagi Allah anda dan akan, baris akhir baris fathah, saya nampak tak kira satu atau dua kan, tanwin kan tak kisah, yang asalkan baris fathah tambah akan bila dalam jumlah fi'liyah. Ni jumlah fi'liyah, ada oleh adakan, akan, banding-bandingan. Wa antum, waw di sini berubah, kita artikan waw wal hal, menunjukkan hal keadaan. Wal hal, waw haliyah namanya, hal keadaan kamu. Kita arti wal hal kamu, bukan wal hal Melayu, wal hal Arab. Yang kita masukkan wal hal tu menunjukkan hal keadaan kamu, ta'lamuna, kamu mengetahui. Ta'lamuna, kamu mengetahui. Dua kali sebut kamu. InsyaAllah soalan saya minta anda semua keluarkan ada berapa domir yang ada yang kita akan jumpa, yang kita akan bincang. Berapa domir? Domir pihak pertama ke, pihak kedua atau pihak ketiga? Itu tambahan InsyaAllah. Mula-mula itu perbincangan tentang domir, dalam saya banyak bincang dalam grup, tapi yang posting yang saya hantar di dalam Facebook hanya makna saja. Bincangan domir saya akan hantar melalui grup WhatsApp. Baik. Alhamdulillah, sampai setakat ini pertemuan kita. Kita akan berjumpa pada esok, pagi esok jam 7.30, dan kita akan bincangkan tentang domir, sambungan domir yang kita bincang tadi. Ada beberapa tajuk, banyak. Domir ini panjang perbincangan dia, dan dia berlanjutan. Bila kita masuk fi'il pun domir tetap akan mengikut sekali, sebab dalam fi'il ada domir sekaligus. Yang domir itu berperanan sebagai fa'il, sebagai pembuat. Memang kita kena, baik itu domir ni kena kuasai betul-betul. Maka saya akan siapkan soalan-soalan untuk anda jawab, untuk kita jadikan bahan perbincangan dalam grup supaya lebih segar lagi, lebih hidup lagi. Dan bagi teman-teman yang ada kelebihan, yang Allah berikan kelebihan, faham lebih dalam bahasa Arab, boleh kongsikan, boleh tolong bantu terangkan. Mungkin saya seorang tak berdapat nak melayan, sebab kadang-kadang ada kekangan tugas yang lain. Jadi saya share dalam grup supaya ramai yang boleh tolong. Sekiranya ada nampak kepincangan dalam perbincangan tersebut, saya akan masuk, saya akan mencelah, saya akan berikan pencerahan supaya anda tak dapat maklumat yang silap. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih semua kerana terus setia menonton sehingga 70 penonton, 69. Alhamdulillah. Itu saja untuk kita bincangkan hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton, sudi mendengar celoteh saya pada pagi ini. Mudah-mudahan celoteh yang kita sama dengar, sama kita bincangkan ini, Allah nilai satu ibadah sebagai satu ibadah yang ada nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Dan harapan kita, inilah yang kita jadikan bekal, inilah yang kita jadikan amal soleh, yang insyaAllah amal soleh ini bukan hanya jadi bekal untuk menerima Allah SWT nanti, dan dia menjadi kebahagiaan buat kita makhluk yang berada di bumi ini. Kebahagiaan yang Allah janjikan. Man amilas solehan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh daripada lelaki dan ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh pasti kami mesti berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Kita perlukan hidup yang bahagia, hidup yang damai, hidup yang menyenangkan di dunia, hidup yang
di alam barzah, hidup di alam akhirat. Kita nak bahagia. Di dunia kita mulakan dengan amal soleh. Di akhirat bukan beramal lagi. Yaumul jaza. Di alam kubur, alam barzah, yaumul tempat kita mula untuk merasakan amalan, balasan amalan kita di dunia. Dunia adalah tempat kita beramal. Di akhirat, selepas kematian, bukan tempat beramal lagi. Tempat kita menerima ganjaran, buruk atau baik. Dan kesan daripada amalan baik, kita akan bahagia. Ini janji Allah SWT. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanujziyannahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Dan bukan hanya bagi kehidupan yang bahagia, malah akan diganjari dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. InsyaAllah. Inilah janji Allah. Kita perlukan kebahagiaan. Perlukan keseronokan kebahagiaan. Berapa ramai orang yang kaya tapi tak bahagia. Berapa ramai orang yang berpangkat tapi derita. Berapa ramai orang yang popular tapi sengsara. Tapi kita tiada siapa-siapa. Kita bahagia. Kerana kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang para malaikat sedang mendoakan kita. Mudah-mudahan Allah SWT nyambut semua doa para malaikat dan doa kita semua lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Saya sudahi pertemuan ini dengan mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan sokongan, juga dukungan semua. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.